Assalamualaikum dan selamat sejahtera para pelajar tingkatan 6 walau di mana saja anda berada. Okey, hari ini cikgu nak ajak anda untuk mengulang kaji satu tajuk kecil iaitu strategi dan taktik perundingan di bawah tajuk kemahiran berunding dalam bab 3 penggal 2 sebagai persediaan anda untuk menghadapi peperiksaan tidak lama lagi. Okey, cikgu adalah Cikgu Asma binti Yunus dari Sekolah Menengah Kebangsaan Skudai, JB ya. Okey, masih ingat lagi tak ada berapa strategi dan taktik perundingan? Ada 7. Okey. Betul ke tidak ada 7? Cuba kita lihat. Okey, ada 7 betul. Jadi jom kita ulang kaji ya. Okey, kita cuba senaraikan dulu faktanya satu persatu. Ini fakta khusus ya. Okey, cikgu mulakan dengan ini iaitu good guy dan bad guy. Ya, yang paling panjang sekali antara ketujuh-tujuh itu. Ini adalah fakta khusus dalam bahasa Inggeris. Anda tidak boleh terjemahkan ke dalam bahasa Melayu bila menjawab soalan peperiksaan. Anda kena gunakan perkataan bahasa Inggeris. Tidak boleh terjemahkan lelaki baik, lelaki jahat atau lelaki buruk. Ingat tu. Dan juga fakta-fakta yang lain pun sama. Tidak boleh diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Okey. Cikgu telah senaraikan yang pertama. Anda boleh sambung senaraikan yang kedua, 3, 4, 5, 6 dan 7. Okey, jom kita semak. Betul ke tak betul? Okey, jadi di situ ketujuh-tujuh fakta tersebut iaitu tadi apa? Tajuk kita adalah taktik dan strategi. Strategi dan taktik perundingan. Yang pertama good guy dan bad guy, yang kedua limited authority, yang ketiga apparent withdrawal, yang keempat trial balloon, yang kelima nibbling, yang keenam red herring dan yang ketujuh outrageous. Jadi dalam ulang kaji ini cikgu akan gunakan video lakonan atau main peranan yang dilakukan oleh pelajar cikgu dan cikgu akan terangkan 3 daripada 7. Yang bakinya 4 cikgu akan cuba terangkan di lain slot atau lain ketika insya-Allah jika ada izinnya ya. Okey, jadi kita tengok yang ataupun tadi cikgu kata cikgu nak ambil fakta yang kedua iaitu limited authority ya. Kata kuncinya adalah kuasa terhad untuk membuat keputusan. Jadi siapa yang ada kuasa terhad ni? Adakah keputusan dapat keputusan dalam perundingan dapat dicapai ataupun tidak ya? Okey, cuba kita perhatikan video ini. Okey, jadi kalau anda perhatikan video sebentar tadi, pengurus sumber manusia mempunyai kuasa yang terhad untuk membuat keputusan atas tuntutan kenaikan gaji yang dibuat oleh pekerjanya. Okey, itu satu ayat lengkap untuk dijadikan contoh ya. Okey, jadi maksudnya di sini pengurus pertengahan iaitu pengurus sumber manusia tidak dapat membuat keputusan kerana kuasanya terhad. Jadi dia perlu berbincang dengan pihak pengurusan atasan iaitu contohnya ketua eksekutif ya untuk membuat keputusan. Jadi kalau dalam kes perundingan limited authority keputusan tidak dapat dibuat
secara on the spot ya, ataupun dalam masa tersebut ya. Diperlukan masa untuk berunding dengan pihak yang lebih tinggi ya. Jadi bila anda menjawab soalan, contohnya soalan jelaskan, anda mesti ada fakta, ada huraian dan juga mesti ada contoh. Contoh mestilah menggunakan satu ayat yang lengkap ya. Tidak boleh umum. Contohnya disebut berbincang, A berbincang dengan B tidak dapat mencapai keputusan dan sebagainya. Jadi maksudnya mesti ada jelas individu tertentu dengan individu tertentu, mungkin dalam jabatan tertentu dan apakah hasilnya. Dapat keputusan ataupun tidak ya. Jadi bila anda buat contoh biarlah jelas ya supaya anda dapat memaksimumkan markah anda ya. Okey, boleh. Jadi cikgu teruskan untuk yang kedua ataupun cikgu ambil fakta yang ke apparent. Cikgu ambil fakta yang ketiga ya, iaitu apparent withdrawal. Okey, dia punya keyword adalah konfrontasi dan juga menarik diri. Jadi kenapa konfrontasi? Kenapa menarik diri? Adakah keputusan dapat dicapai dalam perundingan ini ya? Kita saksikan video ini. Okey, dalam apparent withdrawal ini satu pihak, ada dua pihak yang sedang berunding ya, satu pihak memberi satu cadangan ya dalam perundingan tersebut, tapi anda dapati apabila satu pihak yang lain kata tidak bersetuju atas cadangan tersebut, jadi berlaku sedikit konfrontasi di situ ya, maksudnya satu keadaan yang tidak selesa yang menyebabkan akhirnya pihak yang beri cadangan tadi menarik diri daripada melakukan perundingan ya. Maksudnya kat situ tidak ada keputusan yang boleh dibuat ya, sebab cadangan yang diberi tadi tidak dipersetujui oleh pihak pengurusan. Contohnya tadi, contoh dalam kes tersebut, dalam video tadi, pemegang saham memberi cadangan ya untuk melantik pengerusi baru tetapi tidak dipersetujui oleh pihak pengurusan, maka keputusan tidak dapat dibuat dan akhirnya perundingan terpaksa berhentikan ya, sebab tidak ada kata putus ya. Okey, saya harap anda faham untuk yang kedua ni, apparent withdrawal. Jadi ingat mesti fakta, huraian dan juga contoh yang jelas, iaitu spesifik ya. Contohnya kalau soalan 3 markah supaya anda dapat maksimum 3 markah. Okey, saya pergi yang ketiga. Okey. Okey, cikgu ambil fakta yang keenam iaitu red herring ya. Okey, keyword di situ cikgu ada beri mengalihkan isu utama ke isu sampingan. Okey, jadi apakah isu utama, apakah isu sampingannya? Adakah keputusan dapat dicapai dalam perundingan ini ya? Kita saksikan video ini. Okey. So, sekarang saya sebagai pekerja, dia sebagai majikan kita sama. Okey. So, bos, boleh tak tambah gaji sampai 100,000 sebulan? Boleh tak? Kamu itu cantik loh. Itu tengok. Bagus. Bagus loh. Bagus. Dia untuk baca itu siapa? Siapa itu? Itu siapa? Okey. Okey. Maksudnya macam sekarang kita nak bincang satu isu yang utama. Tapi saya akan bos saya dia akan cakap ke isu yang minor. Untuk mengelakkan pergi bincang isu utama itu. Okey. Faham? Okey, dalam yang ketiga itu red herring ini, tadi pun pelajar cikgu, pelakon tu telah terangkan ya. Maksudnya dalam perundingan itu, bila pekerja meminta kenaikan gaji tapi bosnya, ya, contohnya ketua eksekutif, alihkan perbincangan itu kepada satu isu yang lain ya. Jadi kalau anda buat contoh secara spesifik, boleh buat contoh beginilah. Apabila ketua eksekutif mengalihkan isu perbincangan tentang kenaikan gaji kepada isu sosial, maka keputusan dalam perundingan tidak dapat dicapai. Okey, jadi kat situ ada isunya ya, iaitu menuntut kenaikan gaji, dan isu utamanya dan isu sampingannya adalah isu sosial ya. Anda boleh tambahlah kalau nak sebut isu sosial yang lain ya, contohnya nak keluar menonton wayang ke, ajak keluar menonton wayang ke, atau ajak minum kopi ke ya. Okey, jadi itu ada fakta, huraian dan juga contoh ya. Okey, jadi untuk kali ini cikgu berhenti untuk 3 fakta sahaja. Okey.
Okay, jadi terima kasih untuk kali ini. InsyaAllah kita sambung di lain kali jika ada kesempatan. InsyaAllah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.